Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast edisi Media Kreatif sesi 2022-2023. Saya Najwa, host anda pada hari ini, dan saya bawa juga kawan saya sebagai peneman host saya, iaitu Hai, saya Aina. Okey. Jadi hari ini sebelum kita mula, siapa penaja kita pada hari ini, Aina? Podcast kita pada hari ini ditaja oleh Pixels Distribution dan juga Has Production. Okey, terima kasih kepada penaja-penaja kita. Jadi semua boleh ambil gambar and jangan lupa post story and tag juga Pixels Distribution dan Has Production. Okey, hari ni untuk podcast kali ni kita bawa tetamu yang sangat tampan, berpengalaman dan sangat hebat. Hai. Saya describe sikit beliau. Beliau adalah beliau berkhidmat sebagai penolong pendaftar di Pusat Tamhidi dan aktif dalam kepimpinan di universiti seperti menyandang jawatan sebagai Exco Persatuan Pegawai Takbir dan Ihtisas, Pegawai Kehormat Konsulsis, Pensyarah Khusus Debat Bahasa Melayu dan juga Penasihat Kelab Debat USIM. Okay, jadi siapa ni sebenarnya, Aina? Baiklah, tetamu kita pada hari ini, jeng Encik Muhammad Zaini Osman. Mana hai lagi kedua? Hai. Hai. Apa khabar tuan? Tuan sihat? Baik, alhamdulillah. Dah makan? Dah makan. Dan saya amat bersemangat berjumpa dengan Najwa dan Aina depan mata. Saya juga bersemangat nak Keterujangan saya di luar kebiasaan. Okey, Aina. Jadi Najwa, apa topik yang kita nak bincang hari ni dengan tetamu kita? Topik kita hari ni tak kontroversi pun. Kita biasa-biasa je. Topik kita hari ni ialah ikhtiar PPKI dalam menghasilkan graduan USIM yang berkemahiran insaniah tinggi melalui pelibatan dalam pengucapan awam. Jadi panjang sangat kita punya topik. Aina, apa maksud pengucapan awam ni, Aina? Apa yang saya tahulah, pengucapan awam ni di bawah satu badan PPKI di USIM, yang mana dia ada 6 kursus seperti pidato, debat dan sebagainya, dan juga terdapat teknik pengucapan awam yang boleh membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri dan nilai tambah selepas keluar daripada universiti. Betul. Okey, jadi tanpa kita melengahkan masa, kita nak tanya tetamu kita. Okey, baiklah tuan. Pada pendapat tuan sebagai seorang jurulatih debat USIM, sebagai seorang pensyarah debat, kenapa skill pengucapan awam ni dia penting dan kena ada dalam diri seorang pelajar? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Aina dan Najwa kerana menjadi moderator untuk khusus menjemput saya untuk forum pada pagi ini. Amat besar hati, dan bila melihat depan mata, wah, lagi berbunga hati saya kan. Untuk pertama kali ni forum ada 2 orang moderator dan semua hidup saya kan. Kita podcast. Kalau moderator podcast. Okey, podcast, maafkan saya semua. Okey, baik. Tentang skill pengucapan awam, dia sebut skill ni dia benda ialah kemahiran. Bila sebut kemahiran, tak semua orang mahir. Bila ada sesuatu kemahiran, orang itu akan menjadi sesuatu yang dikenali dan diperlukan bila perkara itu berlaku. Contoh skill tuang air. Tak semua orang pandai tuang air. Skill bancuh air. Tak semua orang pandai bancuh air. Ada orang bancuh gula, bubur sudu, celup jari, rasa. Tak manis lagi. Letak lagi 2 sudu, celup lagi. Tetapi kalau orang yang ada skill membancuh air, contoh di kedai-kedai makan, dia tak perlu rasa pun. Kalau dia rasa, saya rasa korang tak minum air dia bancuh. Dia celup jari kan. Dia celup juga. Bila korang nak minum kan. Jadi dia tak minum. Dia tak celup pun jari dia untuk rasa. Dia boleh agak-agak dan air tu jadi okey. Sebab itu dia, kemahiran ni sesuatu perkara yang amat bernilai dan tidak semua orang ada. Sama juga dengan pengucapan awam. Semua orang bercakap. Aina boleh bercakap, Najwa boleh bercakap, boleh bersembang dengan kawan-kawan sampai 2-3 pagi kan, bersembang telefon, bergayut, patah dahan semua kan. Boleh bergayut, tapi boleh bersembang. Tapi bila sampai pengucapan awam, tak semua orang ada kemahiran pengucapan awam tersebut. Dia sama kalau orang kata dalam apa, orang kata mengucap tu mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap tu mudah, melafaz tu mudah. Tapi bila sampai masanya nanti, ustaz-ustaz pun kata bila sampai sakaratul maut tu tidak semua orang boleh mengucap dengan mudah. Allah. Kan? Tapi bila dia berucap kan. Tapi saya tekankan bahawa benda yang kita dengar, kita selalu perbuat itu, dia tidak dianggap sebagai kemahiran kalau semua orang ada perkara tersebut. Dia satu yang kelebihan, dia seorang ada kelebihan tersebut. Jadi kalau pelajar ada kemahiran pengucapan awam, dia sebenarnya amat membantu bagaimana pelajar itu mengurus diri bersama dengan kelompok masyarakat yang pelbagai. Dia berjumpa dengan orang begini, dia boleh bersembang. Dia jumpa dengan orang perangai macam tu, dia boleh duduk sekali. Dia jumpa orang yang pelik-pelik pun, dia boleh still mingga-mingga. Mana otak dia boleh masuk dengan semua. Sebab dia ada kemahiran. Kalau pelajar tu tak ada kemahiran, dia akan duduk dalam kepompong dia. Nak pula kalau dia jenis yang
pendiam, dia akan duduk introvert dia dengan duduk dia kura-kura sebelah. Itu je lah hidup dia. Bila betul-betul dia kura-kura, tu tambah sikit kawan-kawan dia ada labi-labi. Itulah hidup dia. Bersama itu je. Yang tak bercakap dengan dia kan. Jadi mudah hidup dia. Tapi dia akan banyak kekangan dia akan berada di masa hadapan. Sebab kita ni dalam kehidupan kita mesti akan berkomunikasi dengan orang. Betul. Kita takkan hidup tanpa orang yang bisu. Walaupun dia bisu, tetap dia berkomunikasi. Sebab tu dia belajar bahasa isyarat. Dia nak bercakap dengan orang, dia order tetap dia belajar sebab dia perlu berkomunikasi. Tapi dalam kehidupan kita memang tak nak kena ada kemahiran pengucapan awam. Tak banyak, sikit sekurang-kurangnya bila ada masa yang diperlukan, kita boleh memberi dengan sebaik yang mungkin. Okey? Okey. Saya penting suka dengan pendapat Encik tentang kemahiran ni tak semua orang ada. Ya. Okay. Jadi, saya nak tanya, apa kaedah yang efektif untuk membentuk skill pengucapan awam dalam diri pelajar? Okey. Skill pengucapan awam, kalau kita nak asah skill ni, apa-apa kemahiran lah, dia mesti bermula dengan mencuba dulu. Betul. Mesti mula dengan mencuba. Kalau kita tak mula mencuba, kita takkan tahu macam mana skill kita tu di tahap di skala apa? Skala 1 ke, 2 ke, 3 ke? Contoh kata, cuba kamu nak ukur skala kamu punya kemahiran, contohlah skill berbahasa. Kata, saya boleh berbahasa Arab kan, belajar usia semua boleh berbahasa Arab, katakanlah orang Arabi fusah jiddan kan, boleh cakap bahasa Arab. Tapi nak tahu skill bahasa Arab dia tu skala berapa, cuba hantar dia duduk dengan Tok Arab sembang kan. Kalau sembang dengan Tok Arab cakap naam dia pun naam itu uskut senyap je kan. Lepas tu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mana dia kalau dia boleh, bila kita nak tahu tahap kita tu, kita kena mencuba dulu. Bila kita mencuba, perkara pertama mencuba. Bila kita mencuba pun kita tahu di tahap mana kita punya skill tersebut. Sebab itu langkah pertama kena cuba. Jadi nak tahu kita punya kemahiran pengucapan awam ini di tahap yang mana, bila ada pembentangan dalam kelas, daripada sebelum ini kita menjadi yang tukar tekan enter saja di slide tu kan. Daripada semester 1 sampai semester 8. Enter je di slide. Itulah kemahiran dia ada kan. Itu apa next slide. Apa next itu je sampai mana kalau perbincangan berkumpulan, dia boleh berbincang, dia boleh buat slide cantik-cantik, dia boleh tekan enter. Tapi untuk present slide dia tak mau. Dia kata bagilah pada orang lain yang lebih layak. Ana tak layak. Ana adalah insan yang lemah lembut. Macam-macam alasan kan. Ana ada gugup pula, masalah saka dalam diri semua macam kan. Tapi selagi dia tak mencuba, dia tak tahu. Jadi dia kena mencuba dulu. Jadi mula langkah pertama untuk kita uji kita punya tahap pengucapan awam, beranikan diri ke depan dulu. Mungkin sebagai beginner, jangan kita terus tampil ke peringkat yang lebih besar, ataupun kelompok yang lebih besar. Cari kelompok yang lebih selesa. Kelompok selesa, kelompok lelaki kita lah. Kawan-kawan kita pun paling kurang nak istilah sekarang nak menganjil pun kawan kita je kan. Paling kena kutuk-kutuk pun seminggu 2 minggu kan. Tengah-tengah present pengsan. Sebab kali pertama present kan, bubuh mulut, pitam biru kan. Tapi dalam kepompong kita buat kita selesa. Jadi bila kita dah tengok dalam kelas, okey aku dah boleh present dengan depan kawan-kawan aku, okey, kita pergi ke depan sikit. Aku present depan orang ramai sikit. Lepas tu besar lagi dan besar lagi. Dia perkara pertama mesti kena mula cuba. Sebab daripada mencuba ke baru kita tahu tahap keyakinan kita tu tahap mana. Okey. Macam Ain dengan apa? Aina dengan Najwa. Pernah jadi moderator forum sebelum ni? Tak pernah, tapi mencuba. Ya, bila mencuba tu saya tengok okey. Boleh tanya soalan kan? Okey dah tu. Lulus berbakat. Mana boleh jadi rancangan Nona? Yaina. Saya interview Rafiza boleh? Boleh. Rafiza tak ada job. Tak apa. Sebab kita sentiasa perlukan pengganti. Sebab Mira Fiza dengan saya, kami tak kenal. Okey, teruskan soalan. Jadi soalan saya seterusnya, selalunya orang yang tengah buat pengucapan awam, contohnya dia tengah bentang dekat depan kelas ataupun dia masuk pertandingan, tak kisahlah formal way ataupun informal way, dia mesti ada set pelajar lah, mesti ada masalah ketika dia tengah berucap. Contohnya kalau tiba-tiba dia blank ataupun tiba-tiba dia duduk senyap tak tahu nak cakap apa. Jadi sebenarnya masalah-masalah tu memang akan ada ke pada setiap pelajar tu, dan apa sebenarnya solution kepada masalah tersebut? Dia bukan pelajar je. Bukan pelajar pun dia ada masalah itu. Kan? Bila saya di alam pekerjaan ni, kalau contoh dalam kelompok yang lebih mudah, bila kita ada mesyuarat. Mesyuarat tanya, ada siapa nak bagi pandangan? Betul. Staff yang tak nak bagi pandangan. Kan? Walaupun staff dah lama berkhidmat di usia, mungkin dah 10 tahun, 20 tahun. Tapi sebab keberanian itu tidak ada, jadi dia takkan tanya soalan.
kan. Jadi ini masalah gugup ucapan awam ni dia bukan melibatkan pelajar saja. Dia bukan pelajar pun dia akan gugup. Selalunya mengapa yang jadi susah kita nak mula bercakap ni, pertamanya kita menganggap kita tidak tahu perkara itu. Jadi kita selesa bila kita tidak tahu, kita tak mau cakap benda itu. Jadi mudah bila kita tidak tahu benda itu, kita tak cakap, keberangkalan untuk salah tu dapat dielakkan. Kan? Jadi kita nak mudah kata kita nak selamatkan diri kita sendiri. Kan? Baik-baik kita selamatkan. Nanti aku cakap salah, dah jadi bahan pula. Sekarang ni macam-macam baru masuk TikTok, Twitter, WhatsApp status, IG story semua masuk. Semua kawan orang post kan. Jadi baik aku tak cakap. Kalau aku cakap salah, nanti jadi beban pada diri aku pula. Itu pertama, sebab kita takut nak buat salah. Okey. Yang keduanya berkait tadi juga, kalau kita tidak tahu. Banyak dalam saya mengajar kursus debat bahasa Melayu kan. Dalam debat mana-mana, debat bahasa Arab ke, debat bahasa Inggeris ke, debat bahasa Melayu, poinnya sama je. Untuk jadi seorang pendebat yang baik, dia kena banyak membaca. Banyak membaca sebab apa? Kena banyak tahu. Bila kita banyak tahu, kita boleh cakap banyak benda. Kalau kita just baca, kita tahu tentang air. Secara basic kalau orang tahu tak tentang air, dia akan tahu katalah air, H2O dalam istilah kimia, dia ada air sejuk, ada air panas. Itu saja. Kalau dia tahu sikit tentang air. Tapi kalau tahu banyak tentang air, banyak dia boleh cerita. Air daripada asal daripada mana, proses pembuatan air mineral macam mana, sulin ambil pada gunung mana semua kan. Dia ada berapa tempat pengambilan air mineral di Malaysia. Bila dia banyak tahu, dia banyak boleh sembang. Kalau dia tak banyak tahu, tak banyak dia sembang. Sebab itu kalau lelaki duduk dengan perempuan, kalau sembang bab pressure tudung, mungkin lelaki akan mati kutu. Perempuan boleh sembang daripada jenis tudung dia boleh pecah. Banyak furuk ranting ni kan. Lelaki tak tahu apa. Tapi kalau perempuan duduk lelaki sembang mesin bola, jadi begitu juga. Kan perempuan tak tahu banyak tentang bola. Tahu bola tu bulat, sepak bola pakai kasut. Soking panjang. Pemain bola mungkin luas-luas, 11 ke 30 orang tengah padang. Dia pun luas-luas tu pasukan. Jadi sebab dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia boleh sembang macam-macam. Itu yang keduanya. Kena banyak membaca, kena tahu. Banyak ilmu. Itu akan datangkan keberanian. Yang ketiga, yang menjadikan kita gugup nak bercakap depan orang ramai ni adalah kerana kita macam dia berbalik pada yang pertama tadi. Soalan yang pertama tadi. Yang kedua, cuba. Kalau dia tidak pernah mencuba, jadi tak tahu dia punya skala keberanian di tahap mana. Kan? Mungkin dia anggap, insya-Allah ni boleh ni. Boleh ni. Kau bagi aku jadi pengacara majlis, kau bagi tag, insya-Allah boleh ni. Boleh. Tapi bila sampai kejadian, dia tengok Dewan Tokoh Chancellor tu penuh dekat 2,000 student kan. Dia blank. Pegang kat dia tag bergegar, dia bergegar, roster bergegar, semua bergegar. Kan? Sebab dia tidak tahu keupayaan dia. Dia rasa keupayaan dia boleh ni. Asalkan baca tag apa susah sangat kan. Sebab itu 3 perkara ini yang menyebabkan kadang-kadang kita pelajar ataupun orang yang biasa kurang berani untuk tampil berucap sebab dia pertama tadi dia nak elakkan silapan. Yang keduanya tidak tahu. Yang ketiga dia tak tahu. Dia tidak arif tentang skala dia keberanian tu tahap mana. Okey. Jadi macam mana nak atasi? Atasi yang paling mudah ialah dalam pengucapan awam ni, perkara yang kita kena semua sedia maklum, kita semua boleh bercakap. Betul. Semua boleh bercakap. Sebab asal bercakaplah semua ada lidah. Kan? Jadi siapa ada lidah mesti boleh bercakap. Saya pernah ada saya punya junior dalam debat bahasa Melayu, usia pasukan debat yang waktu zaman dari student dahulu datang menyertai satu pertandingan debat. Dia tak sampai peringkat akhir pun kan. Tapi zaman sekolah dia tak pernah ada asas dalam perdebatan. Tapi dia nak join debat. Saya tanya dia, "Kenapa nak join debat?" "Bang, saya nak join debat sebab saya nak berlatih saya bercakap bang. Saya tak berani cakap bang. Saya memang cakap lock habis. Dia orang utara kan. Cakap memang terabur habis. Tapi saya nak join berdebat." Tapi alhamdulillah berkat dia join berdebat, latih sampai dia jadi johan pertandingan debat. Pernah jadi pendebat terbaik sekalipun. Daripada yang saya kenal. Daripada saya kenal tu macam ni teruk ni. Cakap ni tapukam memang tak ada dalam skill debat kan. Tapi kata latihan itu akan mentransformasikan daripada kepompom menjadi rama-rama yang cantik. Gitu. Macam Najwa dengan Aina lah. Kalau saya kan? Macam berminat nak masuk debat, boleh nak jadi zero. Boleh, tak ada masalah. Dalam perdebatan kita, dalam sukan debat sebenarnya kita tidak melihat kepada rupa paras maupun pakai spek mata ataupun tak. Kan? Lagi tebal spek mata lagi kita nak. Sebab kita rasa dia banyak baca. Betul. Kan? Tapi kalau
pakai mata pegang kantar, lagi kita ambil. Mana? Sekarang praktis pegang kantar lah ni, tengok. Okey. Boleh menjawab Boleh, alhamdulillah. Okey. Jadi kita dapat banyak poin daripada Tuan Zaini mengenai pengucapan awam yang mana kita boleh ambil. Jadi kita akan berehat sekejap. Kita akan berehat sekejap, yang mana orang lain boleh pergi minum air, tambah snack, pergi tandas. Tapi jangan ke mana-mana, pastikan datang sini balik dan bersama kami selepas ini. Okey, kita jumpa selepas ini. Oh. Out of luck, that's what all the others say. Put you down just like any other days. Never knew I'd make songs you'd be singing now. I'm so lucky to be calling you mine. Nothing much, I just wanted you to know. For you I have my gratitude and so much more. Every one of your message I be reading inside. I've been listening to you from the start. Thank you for today, tomorrow, yesterday, every day and night. I wanna thank you for believing. I've been listening to you all along. Put it to my faith, I just feel amazing every day and night. You make me feel alive. Thank you for your love, yeah. Yeah. Let me explain, I cannot do this in just in a day. 이렇게 돈 안 너에게 갈래. I know that you will be feeling the same. 여보 주말에 아니 Monday 시간이 부족해도 we just keep moving along. I just had to make you a song. Even your side imagine, I don't wanna waste your time. Put you in my position, don't want you to wait in line. All this time I've always thought to myself, what if she'd be the one for my life? I've been listening to you from the start. Thank you for today, tomorrow, yesterday, every day and night. I wanna thank you for believing. I've been listening to you all along. Put it to my faith, I just feel amazing every day and night. You make me feel alive. Thank you for your love, yeah. Kembali lagi kita untuk menyambung podcast kita pada slot kedua. Sekali lagi bersama Aina, Najwa dan juga tetamu khas kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa podcast kita hari ini ditaja oleh Khas Production dan juga Pixel Distribution. Jadi saya akan ajukan soalan seterusnya kepada Tuan. Berdasarkan apa yang saya tahu, pengucapan awam terdiri daripada beberapa kategori. Contohnya ucapan impromptu, ucapan pidato, ucapan hafalan dan juga ucapan extemporaneous. Boleh ke Tuan terangkan apa beza antara ucapan-ucapan ni? Okey, baik. Kita sambung lagi di sesi yang kedua. Hai. Okey. Baik. Bila tanya tentang soalan itu, tentang pengucapan awam ni dia banyaklah, dia punya fakta-fakta, dia punya apa kata teori-teori itu. Tapi sebenarnya saya tidak maulah menjawab secara teknikal tentang teori-teori tersebut. Dia boleh saja para pendengar Google di internet masing-masing kan untuk dapatkan apakah pendefinisian secara tentang impromptu, extemporaneous dan lain-lain lagi. Tapi saya nak katakan bahawa kesemua ucapan-ucapan ini sebenarnya dia dididik pada satu perkara, pada dua asas saja. Pertama,
kita bercakap dan orang memahami. Yang keduanya ialah pergerakan tubuh badan. Okey? Sebab bila kita berucap depan orang ramai, dua perkara ini sentiasa akan diperhatikan. Pertama tadi yang akan diperhatikan di pendengar, mula kata dengar apa yang akan disampaikan. Itu yang orang akan pasang telinga akan dengar betul-betul. Yang kedua akan tengok dari segi kita punya gerak bahasa tubuh badan. Sebab keterujaan kita sebagai penonton dalam meletakkan khalayak kita pada sebagai penonton, kita nak tengok seseorang yang bergerak atau seorang yang duduk diam sepanjang 30 minit dia cakap ataupun 20 minit dia cakap. Kalau dia mampu duduk diam 20 minit, 30 minit, itu bukan penyampai awam, itu bukan puncak awam. Bagi saya itu merupakan jelmaan entiti. Dia tidak bergerak kan. Jadi bila sampai ke ucapan mesti bergerak dan orang akan tengok konten apa yang disampaikan. Sebab bila kita sampaikan balighuna walau ayah kan, kata sampaikan walau satu ayat. Bila kita nak sampaikan mesti kena sampaikan. Nampak budak FST macam terkagum-kagum kan. Saya pun ada FST, okey. Saya pun titik kewangan, first time titik kewangan. Saya korang punya super senior korang punya kan. Senior. Super senior kan. Saya masuk zaman FST tak ada lagi. Saya yang pacak tiang. Ya kat hujung tu. Okey. Berbalik tadi tentang kandungan dan juga tentang pergerakan. Bila kita sampaikan apa-apa pengucapan awam, orang akan tengok kandungan. Bila sebut tentang kandungan, dia mestilah kandungan yang ada substan dan ada struktur supaya orang dapat menghadam. Kalau kandungan itu tidak ada struktur, orang akan susah menghadam. Apa benda dia nak sampaikan sebenarnya? So dia mesti susun 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu kalau dalam pertandingan syiaran agama ke pertandingan public speaking macam-macam pun, dalam debat meskipun dia akan susun hujah pertama, hujah kedua, hujah ketiga. Perkara pertama yang saya sampaikan, perkara kedua saya sampaikan. Dalam cara agama pun begitu juga. Ustaz-ustaz ataupun siapa saja mesti dia akan strukturkan dia punya penyampaian supaya orang dapat tangkap apa yang nak sampaikan. Okey, maknanya ada struktur. Yang kedua bila sebut tentang kandungan juga, dia perlu ada satu bentuk perkaitan dan penceritaan. Bercerita ni semua orang ada kemahiran bercerita. Tetapi kemahiran bercerita yang bagaimana yang boleh menarik orang untuk mendengar kandungan kita sampaikan. Sebab itu zaman-zaman dahulu kala dia ada istilah polipolara. Polipolara ni bila dia bercerita, dia tidak bercerita seperti orang biasa bercerita. Dia menyampaikan cerita tu, orang nak dengar cerita dia tu sebab dia ada tarikan yang tersendiri, polipolara. Sebab itu kalau korang menjadi seorang moderator, menjadi seorang pengucap awam, pembentang dia di kelas-kelas dia kan, bentang ke tajuk itu, korang tak boleh bentang seperti biasa, mesti ada pembentangan yang luar biasa, berlain daripada. Jadi orang akan ingat, kalau Najwa bentang, aku nak tengok Najwa bentang. Sebab Najwa punya pembentangan dia lain daripada lain. Dia bangun aja akan ada lampu sorok ikut. Kawan selalu guna flashlight handphone kan kawan. Bila Aina bentang je lain. Sebab Aina bila hari pembentangan dia akan pakai lain macam. Dia punya penggayaan tataran dia berbeza. Kalau hari biasa dia pakai sandal terompah aja, tapi hari pembentangan dia akan pakai cantik. Tudung 4 kali lilit. Ada lampu semua kan. Okey, jadi itu dikatakan substan tu ada penceritaan. Sebab semua orang tak boleh bercerita dengan baik kan. Dan seterusnya bila disebut juga tentang kandungan dalam pengucapan awam, dia nak tengok juga ialah bagaimana kandungan itu disesuaikan dengan khalayak pendengar. Kita tidak boleh cakap terlalu ilmiah bila berjumpa dengan mereka yang biasa-biasa, mana tahap pendidikan ataupun pemikiran biasa. Kita tak boleh bercakap macam orang menggunakan istilah jargon kan. Bila istilah jargon, istilah yang bombastik dan benda kata kan, bila orang dengar apa maksud ni kan, mesti memang pakcik-pakcik apa maksud ni. Jadi semua orang budak-budak sekolah, apa pakcik ni sebut, aku tak faham satu hapak pun, aku faham lato-lato je kan. Itu je kan. Kan? Dia faham itu je kan. Jadi dia tak faham istilah jargon yang lain. Jadi kita kena mencari penyesuaian bahasa yang berkadaran ataupun bersesuaian dengan khalayak yang kita dengar. Itu tentang kandungan pengucapan awam. Yang seterusnya saya kata tadi tentang pengucapan awam juga dari segi dia punya ialah pergerakan tubuh badan. Bila orang bercerita kan, kalau korang sembang kawan-kawan, korang lebih teruja sembang kawan-kawan yang lebih
ekstrim kan. Lebih banyak dia punya pergerakan dia berbanding kawan-kawan yang sembang tangan macam tu je. Itu ni mendengar je tu. Macam tu je, mendengar je. Bila cerita bila dia tak ada gaya, korang pun tak bersungguh kan. Tapi kalau kawan tu, kau pergilah kat Maidin, kau pergi aku pergi kat Yonila, aku jumpa Fazura cantik gila kan. Aku jumpa dia kan. Dia punya seronok gaya-gaya kita tengok. Tadi aku penat gila, aku boleh study kat library, aku selak, tak jumpa jawapan kan. Exam tadi aku angkat tangan, tak ada pun pengawas datang bagi kertas exam kan. Jadi macam itulah. Bila orang cerita ada pergerakan tu kita lebih tertarik kan. Kalau korang tengok kura-kura berjalan dengan anak berjalan, mana yang korang lebih seronok tengok? Dia tengok anak kan, anak tu gerak. Kura-kura tu slow. Jadi korang kan. Jadi kita punya manusiawi punya tabiat pun macam itu. Jadi begitulah dalam ucapan awam. Kalau banyak bergeraknya, banyaklah orang suka kita tengok. Tapi di pergerakan tu dia adalah dia punya berpada-pada lah. Tak boleh lah batas, tak boleh pergerakan melampau sangat kan. Tiba-tiba terbang. Itu kan bukan orang nanti tiba-tiba terbang kan. Okey. Menjawab soalan pertama tu. Okey. Terima kasih. Soalan saya seterusnya. Okey. Pada zaman sekarang ni, abad 21, kita ada banyak sangat platform dekat media sosial, contohnya macam Facebook, Instagram, Twitter. Sekarang kita ada TikTok yang semua orang guna TikTok sekarang ni. Jadi platform-platform macam ni para pelajar selalu guna untuk kadang-kadang diorang nak buat konten ataupun diorang nak praktikkan skill pengucapan awam mereka. Jadi pada pendapat tuan, adakah platform-platform seperti ini sesuai untuk para pelajar guna untuk asas skill mereka, dan adakah dia bagi impak yang positif dalam menambah baik skill diorang? Ya. Bila kita ada media sosial ni, sebenarnya dia memberi platform yang lebih meluas kepada para pelajar dan juga masyarakat awam untuk meneroka kemampuan dan keberanian mereka bercakap. Seperti kata di awal-awal tadi, mencuba. Istilah tu mencuba. Cumanya selamatnya di media sosial ni, kita tidak bercakap depan orang ramai. Kita bercakap depan kamera seolah-olah ramai memandang kita. Itu kalau view kita ramai lah kan, follower kita ramai. Kalau follower tak ramai pun tak ada orang tengok kan. Paling kurang pun mak kita like kan semua kan. Tapi nak katakan bahawa media sosial ini memberi peluang awal kepada mereka yang tidak berani bercakap depan orang ramai, tapi ada sesuatu yang dia nak sampaikan, dia cuba dulu cakap depan kamera. Begitu kan, kita malu cakap, macam kata dia nak cuba depan orang ramai, dia punya tahap dia belum sampai tahap itu lagi. Tahap untuk bercakap depan lebih daripada 5 orang tu, rasa tak boleh. Aku kalau cakap lebih daripada 5 orang je, dah mula lutut bergegar. Aku mula terbayang sekali tu maut, macam-macam lah kan. Tapi tak apa, aku ada benda aku nak cakap, aku record dulu. Itu satu kelebihan media sosial. Kita tidak bercakap depan orang ramai. Yang keduanya, kelebihan media sosial ni ialah kita boleh edit. Kan kita rasa macam aku cakap, bila kita cakap live, banyak kesilapan kita rasa sebab bila orang buat live TikTok kan, saya kan banyak juga tengok orang TikTok kan. Saya rasa bila dia sampai dah level dia boleh live TikTok tu, dia dah ada keberanian dah untuk dia buat live TikTok kan. Tapi kalau belum sampai ada keberanian ni, tak buat live lah. Dia record je. Mungkin ni kalangan depan ni banyak gitu kan, record je dulu. Record edit. Rasa macam tak ni cut kan. Sebab dia nak dapatkan apa sebenarnya? Kesempurnaan. Dia dapatkan kesempurnaan. Sebab itu dia balik pada awal tadi, orang tak nak bercakap depan orang ramai, dia tak nak mencuba sebab dia rasa dia belum sempurna. Tapi untuk dapat kesempurnaan tu, dia perlu pada latihan, perlu pada mencuba. Dalam mencari pasangan pun kita kena mencari pasangan yang sempurna. Saya rasa tidak ada pasangan yang sempurna. Takkan jumpa. Anda boleh meletakkan ekspektasi bermacam-macam. Saya perlukan lelaki yang tinggi 180. Saya perlukan perempuan yang pinggang kerengga 30-28 apa semua kan. Saya suka perempuan yang pakai spek mata. Saya suka perempuan yang mata biru, sebelah oren kan. Anda boleh meletakkan pelbagai ciri-ciri. Saya suka perempuan yang bercakap lembut saja kan. Cakap dia tak dengar pun dia cakap kan. Anda boleh letakkan apa ekspektasi, tapi dalam kehidupan kita tidak akan berjumpa sesuatu yang sempurna seperti itu. Sebab itu dia ada istilah melengkapi. Saling melengkapi. Sama juga pengucapan awam. Untuk menambah baik ataupun melengkapi apa-apa kekurangan yang ada dalam kita pengucapan awam itu, dia perlu ditambah baik, menampal lompong-lompong itu dengan latihan dan juga
usaha yang berterusan. Anda kalau samalah orang buat video TikTok, mungkin video yang pertama dia buat rasa dia tak menarik, dia buat video yang kedua. Konten yang pertama dia rasa tak best, dia buat konten yang kedua. Konten kedua tak best juga. Dia buat konten ketiga sampai saya berjumpa konten yang menarik. Bila kita tengok saya tengok apa Ryan Bakery kan. Ryan Bakery bila satu temu bual, dia kata dia buat video mula-mula dia buat video suka-suka dan video itu pun dia rasa video yang hampir-hampir je dia kata. Kan? Tapi dia tak sangka video tu akan FYP, and then kemudian dia mula memikirkan menjadi content creator tu satu yang serius. Sama juga dengan pengucapan awam. Bila ada mereka yang menjadikan pengucapan awam itu sebagai salah satu bidang ataupun punca rezeki, sebab dia nampak itulah merupakan sesuatu yang serius dan boleh beri pendapatan kepada dia. So media sosial ni bagi saya memang sesuatu yang amat amat bagus untuk para pelajar terokai dan manfaatkan dia untuk meningkatkan skill pengucapan awam. Sebab di sana saya kata tadi dia boleh tidak perlu berhadapan dengan ramai orang, ada kesilapan boleh diperbetulkan, ada rujukan, mana kadang ada sebelah tu letak buku nota, ada ke teleprompter dia kan, sekarang skrin handphone kan boleh split kan, banyak dah dia punya app canggih kan, nampak macam dia wah hafalnya hebatnya kan budak ni, dia baca teleprompter sebelah tu kan, apa-apa saja boleh. Tapi sebenarnya nak tunjukkan bahawa media sosial ni memberi keberanian untuk mereka yang belum sampai masanya ada keyakinan untuk ke depan, luahkan dulu apa yang ingin mereka rasakan. Sebab kita setiap manusia ni ada pandangan masing-masing. Dia ada dia punya benda yang nak dikongsikan, tapi sebab dia tadi tak ada kemahiran pengucapan awam, dia rasa dia tak berani, jadi dia baik dia pendamkan. Sebab itu saya suka platform yang diwujudkan oleh saudara lupa dah nama, ML Studio, Mat Luffy. Okey. Mat Luffy ni zaman saya student dulu. Kan? Dia buat ML Studio kan, untuk setiap orang berkongsi apa-apa pandangan tentang pelbagai isu. Hatta yang benda-benda kecil-kecil pun tentang logat lah, tentang kuih muih. Tapi bila dikongsi-kongsi itu benda-benda yang kita dengar tambah ilmu. Sebab itu dia penting. Balighu ni walau sampaikanlah, sampai. Bila sampai tu insya-Allah ada je satu benda yang berilmu, yang kita rasa kalau kita tak sampaikan hilanglah manfaat tu. Sebab bila mati anak Adam itu salah satu benda yang di pahala yang tidak putus-putus ialah ilmu yang bermanfaat. Ini sampaikan. Jadi bagi para pelajar kita yang saya yakini pelajar usia ni banyak ilmunya, tapi belum ada rasa keyakinan nak bercakap depan orang ramai, nak jadi ustaz, nak jadi bagi tazkirah dekat kawan-kawan kan, nak jadi tok khatib, buatlah video. Kan, buatlah video. Okey. Boleh? Boleh. Jadi saya buat video lepas ni nanti boleh follow TikTok saya lah. Okay. Banyak follower? Tak. Baru nak mula-mula. Pernah FYP? Oh, tak. Saya biasa-biasa je. Kena cuba lagi. Okay. Jadi soalan yang seterusnya, berdasarkan kepada semua masalah yang selalu terjadi kepada student yang mana mereka sedang mempraktikkan pengucapan awam. Jadi pada pendapat tuan, apakah teknik-teknik yang perlu ada sebelum mereka nak mencuba untuk masuk dalam bidang pengucapan awam? Contohnya kalau mereka nak masuk dalam bidang pidato ataupun dalam bidang syarahan, apa teknik-teknik yang perlu ada dalam seorang pelajar itu? Teknik itu banyak, tapi satu ialah yang perlu adalah teknik yang tak semua orang ada. Teknik minat. Minat untuk memperbaiki diri. Ini yang paling penting, sebab dalam pasukan debat bila kita cari pelapis, kita mungkin bila kita buat pencarian bakat-bakat baru, kita akan kena pasti 20 orang, 30 orang pelapis-pelapis yang kita rasa berpotensi. Ini menjadi penebat USIM. Tapi bila pergi masa berlalu, purnama bertukar purnama, daripada 30 orang tu tinggallah 10, tinggal 4 orang, lain tinggal seorang. Berlaku. Kan? Namanya minat tu, nak cari orang yang minat itu ialah satu yang amat sukar. Jadi teknik itu datang kemudian, tapi minat. Kalau tak ada minat, teknik ni tak nak belajar, saya bagilah 10 teknik, 10 jurus ke, saya bagi 10 formula ke. Kalau tak minat lah. Kalau tak minat ISA, bagilah komputer canggih macam mana pun tak ada boleh dia buat sistem program kan. Lain-lain tu tahu buka tekan next slide itu je lah. Komputer harga 45,000, laptopnya fungsinya tekan next slide aja, itu je kan. Sebab tak ada minat. Bila ada minat, bagi 10 teknik, 80 teknik semua dia boleh buat. Kalau tak minat masak,
bagilah apa periuk nokza ke, ayam ke, macam-macam lah, letaklah macam-macam 40 ke 400 ke, dia tak boleh buat apa pun. Goreng ikan pun tak pandai. Kan? Siang ikan pun dia was-was. Potong ekor ke potong kepala dulu. Kan? Betul basuh ikan, basuh guna air ke guna sabun? Kena guna sabun. Kena cuci guna sabun tak? Guna sabun. Sabun pula dia was-was. Nak sabun Azion ke sabun apa? Fat buku. Guna fat buku, tonyo masuk fat buku dalam perut ikan kan. Jadi benda yang paling penting minat. Bila datang minat tu, apa-apa halangan menduga ke depan tu semua dia akan tak tepi je. Tutup mata je. Janji aku nak develop aku punya kemahiran pengucapan awam. Jadi untuk pelajar-pelajar ni datangkan minat. Minat untuk ubah diri. Saya bukan nak pelajar-pelajar ni hari tamat pengajar semua jadi penebat USIM, semua jadi pembina USIM, tak. Tapi yang saya nak ialah pelajar perlu memperbaiki kemahiran pengucapan awam. Sebab di luar nanti untuk anda menjual diri anda, istilah bukan menjual yang itu lah, menjual diri anda bila anda temu logo dan lain-lain, orang akan melihat dari segi bagaimana anda berkomunikasi. Tak kisah anda dapat muat band 6 ke, band 10 ke, band 11 ke, tapi bila sampai temu logo, anda tak boleh deliver apa punya anda punya kemahiran pengucapan awam, tak boleh gimana juga. Jadi kena mula beranikan diri, tunjukkan minat untuk mengubah. Bila nak minat tu dia boleh datang macam-macam. Bukan debat dan pidato saja platformnya untuk berbagi pengucapan awam. Yang paling basic saya kata tadi itulah. Asal diri dalam pembentangan dalam kelas, kan? Buat pembentangan, beranikan diri, kan? Benda kecil-kecil je. Sebab kalau kita mula terus dengan benda yang besar, kita akan mati ketakutan, mati minat. Mati. Tak maulah. Bila kali pertama present jadi tak pernah berpidato, tiba-tiba offer diri nak wakil universiti bertanding, tengok kalah ranking paling last sekali. Amalkan 5. Amalkan 5 je, besar 105. Memang tak mau dia bagi dekat depan apa Tasik KK1 tu, menyelam situlah dia. Depan Tasik. Okey. Itu saja. Okey. Jadi kita dah berada di penghujung slot. Boleh tak kita minta Tuan Zaidi untuk beri sepatah dua kata akhir sebagai kesimpulan kecil kepada audiens kita yang menonton podcast kita? Pada Aina, Najwa dan para penonton dan pendengar yang mendengar podcast pada tengah hari ini, nasihat saya sebagai mereka yang telah melalui zaman belajar kemudian berada dalam zaman pekerjaan, sentiasa ada keinginan untuk memperbaiki diri dari aspek pengucapan awam dan juga satu lagi penampilan. Okey, ini benda yang perlu seiring. Mereka untuk berada di zaman yang lebih ke depan ini, mencabar ini, kita perlu ada pandai untuk bercakap, dan keduanya kita juga perlu pandai bertata rias. Okey, bukan bertata rias dalam erti kata yang agak over, tapi bagaimana kita menghias diri agar lebih bersetai dan orang lihat kita dalam keadaan yang lebih selesa dan mudah orang nak menerima kita. Okey, ini yang para pelajar kena mula asuh diri pada tahun pertama, 2, 3 dan 4. Dan 4 itu dia menjadi sesuatu yang berbeza. Menjadi ramu-ramu yang cantik. Ya, jadi ramu-ramu. Dari posture itu nampak seperti gelandangan je kan. Tahun 4 tu dah CEO Dharma Korea kan. Cantik lah. Tahun 1 tengok, apa melalat hurung budak ni kan. Masuk tahun keempat tu dia lalat lebuah hurung. Manis harum gila. Harum gila, lebuah hurung buat sarang atas kepala bunjuk tu. Okey, itu saja dua ingatan saya dan juga dua kesimpulan perbaiki kemahiran pengucapan awam, dan yang keduanya plus dengan menambah baik segi tataran dan keterampilan diri. Okey, ini Najwa. Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Zaini atas kesudian bersama kami dalam podcast kami pada hari ini. Kami amat berbesar hati dapat berjumpa dengan Tuan Zaini. Saya bersama. Berbesar hati dapat tengok Najwa dan Aina. Jadi izinkan saya menutup podcast kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Terbang tinggi si burung kenari, hinggap di atas dahan meranti. Izinkan kami mengundur diri sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Okay, bye-bye.